Hi, welcome to Podcasting. Bersama saya Haikal dan juga kita punya tetamu undangan terpaksa reveal sebab macam kita tak ada space lain dan kita ada 2 cam je. So bersama dengan Jennifer Aniston Jennifer Aniston ataupun Paul Ling Ling Lennon. Paul Ling Ling Lennon. Nama panjang. Yes. Sebab apa kita orang baru je baru lepas sembang pasal kita orang punya like nak kata recent dah setahun lepas. Actually Dah setahun lepas belum setahun. Betul lah. Kita pergi 20 lebih. Jazz. Hari Kita ni berapa pergi bulan? Oktober lah kan. No, November. Lepas I balik. Memang November tapi nak almost 1 year lah. Awal Almost. November lah. Awal November I dekat. Oh, okay. Oh wow. Yes. Tapi almost ni lah Almost a year. almost sebaya dengan coronavirus. Kan. Mungkin kerana kita kat sana tu mungkin time tu diorang tengok kita macam wah merepek budak ni. That's why macam diorang tak payah dulu lah. Okay, so yes, kita orang punya trip ke UK bersama-sama dan banyak kesialan lah yang berlaku kat Do we sana. even discuss that? Because before this we are more discussing about Kew Garden. Kew Gardens only. Why but do you have to speak English when we talk about London? Because when I go to London 90% I use English. But Peduli pula uncle tu kalau aku cakap Melayu dengan dia uncle taxi tu. tak Kan? ni uncle beli souvenir lah. Uncle beli souvenir. Oh ya, actually kita tak pernah discuss pasal Yeah, trip we kita only pergi London. focus before this Masih only on Q's Garden only. Masih apa? Masih lagi English. Masih. Just marah aku tak, cakap. nanti you pernah nak tulis subtitle. Kesian kat you je. Just tak pernah podcast ni ada subtitle. Alright, so yang sebelum kita sambung pasal kita punya London punya discussion tu, seperti biasa Haikal, kat mana kita nak dengar podcasting ke? Seperti biasa kalau nak dengar kita dekat YouTube, kat Podcast Tinker, dan kalau dekat Spotify boleh tengok dekat boleh dengar dekat Podcast Tinker, dekat Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan macam-macam benda yang boleh podcast lah. Okay. Bapak simple gila CTA kau. Alright, so yes, thank you sekali lagi. Kita this time around sebab last week kita dah dengan Dr. George kan. Yep. So podcast kita huru-hara ke Huru-hara dah. Dan sekarang kita tak tahulah repercussion daripada show tu. Ada mungkin lah orang kecam ataupun mungkin ada orang suka. Tapi kalau mereka ada yang mengecam, just take it that episode sebenarnya is a informational video. Betul. Cuma kita ada injek-injek sikit benda-benda yang kelakar, yang melampau sikit lah. Ya, sebab kalau dia straightforward je, dia akan jadi ceramah. Dia akan jadi ceramah. So yes, apa segala gurauan dan apa semua tu, itu hanyalah datang daripada pemikiran kita yang macam it's really up to you guys kalau macam nak terima ataupun tak terima. Sebab aku rasa macam lagi fun kot discuss that way. But that's the only macam kita Dr. George is not here. yeah, you have Dr. Ling Ling. Dr. Paul Ling Ling. Tak lah, tapi gaya bila aku tengok, bila aku edit, aku rasa itulah mungkin gaya-gaya penyampaian ataupun soalan yang orang nak tanya dekat Dr. George. Betul. Sebab selalu kan kalau orang nak bertanya kepada doktor mesti nak macam nak kesusun ayat yang proper. Ataupun selalu tak banyak time. Tak Tapi pun. kalau jumpa doktor, selalu ni takkan you nak tanya 10 soalan kat doktor kan? Betul. Betul So lah. selalunya tak ada peluang sebenarnya nak tanya. Actually ramai orang nak tahu tapi diorang tak tahu macam mana nak tanya and malu. Ataupun maybe sebab itu cara yang orang expect, cara penyampaian yang orang expect kalau macam di TX kan, maksudnya dari dalam media. Sebab kalau kau jumpa doktor, kau tak ada macam apa pendapat doktor. Tak ada, kau mesti tanya benda merepek-repek kan. Ataupun you tanya benda yang berkaitan dengan diri je. Yes. So mungkin yang tak meluas macam tu lah. Seperti kawan-kawan you tu. Kawan-kawan ada dalam AB. Kawan-kawan kau yang banyak tanya tu tentang angin pasang sebagainya. Okay, so Kawan that's you. that. Bukan, tak boleh keluarga bukan nama sebenar. Okay, so Sebut nama juga. orang dah tahu tak Jess tu Mawar. Siapa lagi huruf M ahli keluarga I? Bapa I tak mungkin. Bapa I Muhammad. Okay, so yes, kita nak sambung sikit pasal trip tahun lepas. Kita sembang pasal trip tahun lepas. Sebab apa? Membuatkan aku tertanya-tanya, macam teringat pasal trip. Sebab setahun ni tempat yang aku pergi hanya Kuala Lumpur dan Batu Pahat je. Banyak sikit lah. You banyak sikit. Dia banyak. Okay, banyak tu. Kedah. Jess, bilangan dia 2 kat Jess. Penang. Okay, 3 lah. Okay. Nak agak menang. Nak agak Selangor. menang.
Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pergi apa? Gunung Datuk. Ada Aki. Oh, Yes, pergi menang. daki. Menang lah. Yes, Empat menang. tempat lah. 5. Pau. La ilaha illallah. Okay, listkan sekarang. KL Selangor. KL Selangor. Kedah Penang. Kedah Penang dengan Negeri Sembilan. 5. Kau gimana? Gombak. Gombak, KL. Tak banyak juga. Kan? Tak Sebab banyak. kita tak pergi mana-mana kan. Memang tak ada Betul, siapa-siapa betul, pun betul. pergi mana-mana. Dan aku recently banyak tengok movie-movie pun tiba-tiba dia tunjuk London je. So macam alamak. Sebabnya dekat Mengimbau dalam lah sikit. tingkap dalam tingkap ni aku rasa orang yang paling banyak travel adalah engkau. Tak, Dulu. Dia dengan Yaya. Used to. Yelah. Dengan Akid. Used to. Sekarang Akid lah. Tapi kau lah macam pelopor. Pelopor. Macam London tu kan rumah dia. Ya. Pergi Oktober, balik November pergi. Gitu. Sampai immigration kenal lah. That's why. So, Why do you come here for? Alright, so kan macam kau kan, daripada yang selalu gila travel, tiba-tiba tahun ni tak dapat travel langsung kecuali Gombak. Dan Astro. How do you It's feel? true. Rasa lain tu. Rasa otak tu macam tak develop because walaupun masa lalu tak develop, dia tak develop 2% lah. Sebab selalu kan kalau kita peruk kat dalam Malaysia je, dia punya bukan ilmu lah, I mean the eyes experience. Sebab we need the eyes experience. Macam contoh everyday kita tengok benda yang sama je. Bila kita pergi luar negara dan kita tengok benda yang luar biasa, itu yang aku rasa macam lagi terbuka lah kepala otak aku daripada aku. Faham tak? Aku rasa maybe sebab tu ramai orang yang mentalitinya terkurung sebab mereka tak dapat melihat dunia. Dan hanya melalui media, bukan dari mata kacamata mereka sendiri. Sebab daripada media kau boleh edit kan, kau boleh tunjukkan benda-benda yang kau rasa orang perlu tengok saja. Betul. Kau tak tunjuk the real truth about the tempat tu. Macam kita pergi Camden Town lah. Kita pergi Tower Bridge. Menerusi filem. Yes, menerusi filem Spider-Man. Bila dah sampai tempat sebenar baru akan tahu Haikal tersalah. Cuba kau cerita lah, walaupun tu malu untuk aku. Okay, so Cuba kau basically kita orang waktu pergi London tu, kita orang macam kita buat list kan, nak pergi mana kan. So maksudnya sebab basically macam tu, kalau kita travel, sebab sebelum travel kita orang walaupun macam nak pergi satu event ke ataupun hanya satu tempat je kita nak pergi, kita orang akan macam yang di-assign kalau assignment tu. So kita orang akan macam, of course lah, kalau kau pergi jauh-jauh takkan nak pergi satu tempat. takkan nak pergi satu hari. Hari event mesti balik. So maksudnya at least kita akan spend dalam seminggu lah paling lama kan kat situ. Kita selalu request lah. Jazz, jangan bagi tahu orang. Nanti orang ikut. Nanti orang cakap kita naik lemak. Okay, so kita akan selalu macam spend at least dalam seminggu pergi kat satu tempat tu untuk untuk presentkan tempat-tempat tu untuk anda semua. Wow. Sebab kita Justification. justification untuk shoot lah. Padahal tak, untuk kita macam macam sebab yang macam kalau kita pergi jauh-jauh, especially macam contohnya macam aku pergi US apa semua, dia punya timing pun kan lah lari. Naik kapal terbang je dah 21 jam. So maksudnya tak logik lah untuk pergi macam 3 hari pergi satu hari. Tak. Pergi hari event satu. Esok tu balik. Tak, pergi 3 hari. 4 hari night flight. Yeah, 4 hari night flight. So memang akan lama sikit. So tapi macam tak nak rugi, kita akan macam buat list lah tempat-tempat yang kita nak pergi. Walaupun pergi sekejap saja. Walaupun pergi sekejap saja. So at least kita akan bawa balik something yang macam Bila Spider-Man nak masuk. Useful. Sabar Jess, kita dah lama kot podcast ni. So useful untuk kita bawa balik lah for media purposes. So bila kita orang pergi, kebetulan kita 3 orang pergi ke UK, kita pergi ke London dengan Syafiq dan juga ada seorang winner Adib. So kita dah buat list lah mana nak pergi. So dan kita kena berterima kasih kat Jazz lah. Sebab apa? Jazz yang buat list tu kan ke kau? Kita sama-sama. Kita buat Sama-sama. sama-sama. Sebab aku rasa list tu macam banyak tempat yang aku rasa macam aku balik kampung sebelum tu bulan 10. Wow. Okay. Okay. A month before. Tapi I tak pergi. Sebenarnya agak berjalan-jalan. macam half of the tempat aku tak pergi pun. From your list. Aku pergi macam tempat-tempat because my October trip tu is like macam a boy sport team.
So kita pergi stadium, kita pergi all the sport lah. Tak jarang dah nak pergi tempat yang sebegitu rupa. Tapi jalan sightseeing semua. jangan korang sightseeing macam literally sightseeing je. Memang cuci mata punya. So macam bersyukurlah korang buat this Tapi lah. actually you ada bawa I pergi satu tempat yang tak pernah pergi. Sebab it's my second time to London. Ni apa tu? Abbey Road. Abbey Road. That's my first time also. So Okay. dan tempat-tempat lain yang kita pergi tu semua I pernah pergi kecuali Kew Gardens dengan Abbey Road lah. Okay. Okay, Tapi before that, okay, I tak pernah pergi sana. So that's my first time. Tapi macam excited lah sebab macam kita dah ada list and then dah buat research apa semua kan, apa benda best. Sebab time tu kita dapat pergi Winter Wonderland. Oh yes, yang Winter macam Wonderland tak pernah pergi. Time sebelum tu tak ada. Winter Wonderland tu yang kat sebelah Kew Garden tu Bukan, yang dekat taman Hyde Park permainan tu. Oh, Hyde Park. Yeah. Oh, yang ada fun fair. Fun fair. Yes, Fun fair. Yang kita pergi hanya untuk minum hot chocolate. Sebab donuts. macam takut nak naik Donuts. lain. Takut sejuk. Takut nak naik yang macam ambil gambar jazz. Tiba-tiba ada 2 orang putih ambil gambar sekali dengan dia. Dia doh ampun. Macam gocok. Celebrity Hong Kong. Thank you. Celebrity Hong Kong. So, okay, cerita yang kita nak cerita sebenarnya adalah bila kita pergi sana dengan kawan-kawan, keyakinan diri tu memang tinggi kan. Tak, dia yakin sebab apa? Dia baru balik last month. Yes. Dia yakin sebab dia baru balik last month. Dia baru balik last month. So maksudnya kita orang nak cakap, kita nak pergi satu tempat ni. Dekat mula-mula itu bridge apa kan kita pergi sebenarnya? London Bridge. Itu London. Tak. Itu bukan London. Itu Westminster Bridge. So kita orang nak pergi kat sana. Tak, mula-mula kita balik dari Kew Garden. Kita naik cab tu. Kita borak dengan pemandu cab tu. Tanya dia, so if we want to go to Tower Bridge, what's nice there. So dia pun propa lah dengan ni. Keyakinan diri pun dia bermula lah. So the cab driver yang bukan introduce lah, dia cakap dia recommend untuk pergi Tower Bridge semua tu and then dia cakap dekat situ ada apa yang tu, itu prison Tower Bridge tu. Tower Bridge Tower tu Bridge tu dia banyak fungsi lah. kejadian dia selepas ni. So Haikal dengan yakin dia cakap itu tempat Spiderman punya shooting. Sebab dia fikir Tower Bridge tu like betul literally bridge. Kan? Iyalah je sebab kan kau rasa itu adalah bridge yang satu lagi tu kan, yang tempat spider yang dekat jambatan. Tower Bridge tu sebenarnya ialah castle. Jazz, ya. Just I'm confused. Jazz. Tower Bridge tu yang castle belakang kita tu. Yang buruk tu. Yang buruk tu. It's not buruk, it's old. Yang dah lama tu lah. Okay. So yang Haikal ni ingatkan Tower Bridge tu is a bridge. Yang ada tower tu. Tempat Spiderman lompat-lompat. Tapi memang betul pun dalam cerita Spiderman memang kat situ pun. Memang Cuma kat nama situ salah. pun. Salah nama lah. Kan ada yang dalam Spiderman tu yang bridge yang ada glass Yelah. floor tu kan. Yang glass floor. Dan dia So itu apa? Apa? So yang Spiderman lompat tu apa? I tak tahu sebab dia ada banyak nama tu. Sebab kalau kita makan dekat kedai chicken chop yang halal tu, chicken chop pula, fish and chip. fish and chip yang halal dekat Jauh dengan chicken chop. Dekat Eyes of London tu kan Ah. dekat dia punya wallpaper kan ada 7 ke atau 6 bridge yang lain-lain. So Betul. nama dia lain-lain kan. Betul. Yang kita kenal London je, London Bridge. London London Bridge Bridge. sebab ada lagu. Tak. Sebab ada tembakan sehari sebelum. Yes. Yes. So itulah kisahnya keyakinan Haikal sampai sekarang kita orang akan macam menganjing dia pasal Tower Bridge tu. Member sebabnya dia dah cakap sebab kita orang setiap kali pergi tempat kita orang akan macam record lah. Okay, so sekarang kita dekat ni semua. So sebelum sampai Tower Bridge tu apa semua, tak, ceritanya yang funnynya kita tahu Tower Bridge tu kasar sebab kita pergi baca kan. Ya. Sebab macam dah habis shoot, tiba-tiba kita macam jom baca kat belakang ni apa Tower Bridge. Kita orang pun tak tahu sebenarnya. Kita orang pun tak tahu. So macam maybe betul kot apa yang Haikal cakap ni. Sebab dia baru balik last month. Yes. So percayalah. So dah kita dah buat apa kita panggil benda tu pun aku dah lupa dah. Apa benda kita panggil kalau kita Link. ni? Kita dah buat host link kan. Kita buat host link. Okay. So kita kat belakang kita adalah Tower Bridge. Tak pakai. Tak pakai. Haikal paksa tukar sebab kemaluan. Takut bila TX nanti orang ingat kita bodoh. Yes. So itulah keyakinan dia. Tapi apa benda yang I rasa seronok kalau travel kan adalah aku kalau travel aku akan tengok culture.
Macam Yaya, aku pernah tanya dia apa yang seronok kalau tengok building. Yaya akan tengok building, I akan tengok orang. I pun suka tengok orang. Memang tahu dia suka tengok orang. Kerana sejak daripada Cannes tu. Wow, Jess. Apa salahnya tengok orang? Kita kat negara orang kan? That's why I suka tengok orang macam mana how they communicate dengan orang luar. Tapi dia orang dress up I suka. London Kan? sebab dia sejuk, Jess. Cuba kalau kita pakai situ kat KL. Tak, dia orang macam wadoyok lah. sebab dia orang semua tinggi dan kurus kan. Yelah. So dia orang cantik lah baju dia orang semua. Yelah. Kalau kat Korea mesti lagi best. Tak tahulah sebab dulu lagi Korea tak ingat dah, lama sangat. Time tu pergi Korea, time tu belum ada K-pop wave yang gila-gila lah. I pergi time maybe 2005. 2005 lama. lama tu. Aku habis sekolah tu. 15 years ago. Haikal tak habis sekolah lagi. Tak habis lagi. Tapi memang tak habis pernah sekolah. pergi Korea? Dia Tak memang tak pernah. habis sekolah. tak habis sekolah. Sekarang pun tak habis sekolah. So apa beza dia? Okay. Tapi berbalik kepada London tu. Okay, which specific place? Okay, macam Jess cakap, you cakap Abbey Road kan? Sebab I tak pernah pergi. Tapi you suka tak Abbey Road? Tapi aku rasa Jess suka melintas tu. Sebab Jess yang Sebab I jadi mayor masa tu. I nak stopkan traffic so that everyone yang datang boleh ambil gambar. I dulu masa first time I pergi Oktober tu, masa I pergi dengan kawan-kawan I, ni terbalik. Okay. Kali ni aku di tempat korang, kawan aku tu yang jadi aku. Okay. Dia pala tahu tempat. Okay. So sebab time tu kita orang pergi, time tu ada macam ample time before the match or Malaysia punya game. So kita orang nak pergi ke Abbey Road lah. Ample time tak ada S. Lepas tu bila kita pergi situ, member aku bawa lah pergi Abbey Road tu. Rupa-rupanya Abbey Road tu sepanjang-panjang tu ialah Abbey Road. Tapi sepatutnya kita pergi Abbey Road yang kat pangkal. Kita pergi sampai hujung ni. Kita cari mana Abbey Road. So ini ke. yang kita pergi hari tu betul lah. Yang tu betul. Yang tu betul lah. Itu betul. tak album tu. Tapi I pergi yang macam crossing mana. Oh ni kot. Kita macam mana? Kita pergi macam antara kita orang macam positif lah. Oh mungkin ni kot. Mungkin dah tak nak pergi dah sebab dah boring kot. Tak ada orang. Sebab memang bukan crossing Yang bukan crossing yang kita pergi tu. Okay, Dia cross yang hujung-hujung. So kita pun jalan. Time tu dah hujan. Tengok Google Map. Depan tu. Bila dah sampai depan tu, tiba-tiba nak hujan. So alah, potong. dapat ambil gambar sekejap je. Tak semeriah kita punya cross. Tak, masalahnya kita ambil gambar kita ambilkan gambar orang. Kita paksa winner ambil gambar kita. Tengah-tengah jalan. That's why. Okay, tapi let's see kalau macam tu lah. Ada Abbey Roads tu kononnya kat Malaysia ni mungkin lah dekat, okay lah, let's say Bukit Bintang punya walk tu yang cross tu dekat pavilion tu, Shibuya. Okay, dia se-hype Abbey Road. You as a Malaysian, you annoying tak? Annoyed Annoyed. Tu pasal kita kasi kena horn je. That's why. Of course lah. Macam, sebab macam sebabnya macam kereta yang lalu-lalang kan kita tu pun annoyed tak? Dia jadi annoyed kalau you drive kat situ lah. Yelah, annoyed lah. Tapi tak, kita pun balik kepada Dia macam, hey, it's just a road. Betul. Sebab dia hari-hari lalu pergi kerja je. Macam peduli. Itu pun balik kepada kita. Adakah kita tak, ni kan ni as a general adakah kita tak appreciate wonderful things in Malaysia? It's not in Malaysia, in our country lah. Sebab kalau macam kat UK, Abbey Road mungkin kita macam best ke situ, tapi orang lokal tak best. Sama juga macam dekat Batu Cave. Orang Mak Saleh datang first landing Batu Cave ataupun Twin Tower. Tapi kita kata ada H&M je kot. Betul. Dan juga Petroscience. Kan? Betul juga. Itu membawa kepada soalan yang bermain kat dalam fikiran aku juga. Macam mana kalau bermain-main. Sebab I fikir macam, kalau kau pernah tak macam jumpa foreigner ataupun kawan dengan foreigner ke, sahabat pena ke apa yang datang yang datang KL, and then are you okay? Yang datang KL and then macam diorang cakap macam best gila Malaysia ni. Aku ada, babe. Ada best gila Malaysia ni. Macam pergi even macam pergi museum pun cakap best gila. Aku macam macam, okay, stop. Macam mana kau jumpa kawan kau tu? Dia dari mana? Sekejap. Betul ke kawan? Betul. Bukan kawan. Maksudnya Scandal. foreigner yang macam macam bertemu dan macam contohnya, okay, aku just berborak lah. Pernah ada satu foreigner ni, dia tanya dia macam berjumpa dengan kita orang, terjumpa lah kan. Lepas tu dia tanya excuse me, lepas tu dia excuse me dia tanya kita orang dekat mana nak cari kedai CD. Sebab dia nak cari album P. Ramlee. Dan dia muda tau. Dia macam waktu tu dia macam
20-an lah, tak sampai 30-an pun lagi. Dia couple lah, dia dengan girlfriend dia. So dia macam tanya macam dekat mana nak cari album P. Ramlee, sebab dia dengar album Allahyarham tu daripada dulu lagi. So dia nak datang sini nak beli yang betul-betul dekat situ. Bila dia datang Malaysia dia nak beli itu. Ini orang mana? Mak Saleh? Mak Saleh lah. European, tapi aku tak lah. ingat dia punya negara European apa. lah. Macam tu lah. European lah. Lepas tu dia siap macam nyanyi yang kita orang, babe. Dah hafal lah. Ya, lagu jap. Lagu mana? yang slow. Bukan yang tu, ada satu lagi. Apa aku tak ingat lah. Ni cerita lama lah. Waktu tu aku macam sekolah lagi lah. Uni lagi. So lepas tu dia macam, kita orang tanya lah kan macam, how do you like Malaysia so far, apa semua kan. So dia macam, dia cakap best gila. Dia cakap the weather best. Aku macam basah ni. macam weather, food of course lah. Kita orang Malaysia pun suka food dekat Malaysia kan. Apalagi orang dekat luar kan. Sebab kita pun pergi London makan makanan Melayu sama the whole time. Actually I pergi mana-mana pun I kena makan nasi. Ya ke Jess? Mana-mana. Hari kedua I akan gila. I akan cari nasi. Tapi tu memang perangai ni lah. Perangai kita. Semua orang yang macam pergi travel pun memang akan ada native food sendiri. Tapi tak tahu lah kalau itulah aku nak tahu tu, kalau macam orang yang daripada Finland ke apa mau datang sini, dia orang cari makanan Finland kat sini. Macam mana cari? Mungkin dia lapar sendiri lah kat rumah. Tak tahulah dia orang sebab cari tu tak. maybe kita punya maybe sebab tu kita punya makanan macam makanan Malaysia punya restoran naik kot dekat negara luar. Maybe. Kan? Macam banyak je yang famous kan? Dia macam sama juga macam konsep. Kalau contohlah engkau pernah pergi Korea, lepas tu kau pergi rasa, contohlah okey lah pergi Jepun lah, kalau kau makan sushi daripada sana, mestilah bila kau balik sini kau akan pandang hina je. Kau pandang sushi, maksudnya kau kena mencari. Macam aku pergi India, aku dah merasai nasi kandar kambing yang sangat sedap, sampai aku rasa dekat Malaysia tak benda yang boleh beat. Ya ke? Sedap ke kat sana? Dia rasanya mungkin rempah daripada tangan-tangan yang mula ni lawak jijik kau ni. tapi dekat sana because the originality, sebab kat sana kau bayangkanlah macam kalau dekat Malaysia kita punya sambal dan nasi sangat banyak stok dan sangat senang dibuat sebab cili semua cili yang betul yang kita masak untuk buat sambal. Tapi kalau dekat UK ke atau mungkin dekat even dekat US ke, mungkin cili tu tak sama dengan kita sebab iklim lain-lain, mungkin cili dia guna lain. So tu pasal the best food is come from the original country. Faham. Macam dekat in case India ni, obviously rempah dia sana. So rempah dia memang pure rempah, dan dia pakai kalau kita kat rempah sini mungkin dah ada campur ke apa ke. Jadi sana dia pakai rempah memanglah. Kalau kat Malaysia mungkin pakai rempah kedekut sikit sebab mahal. Kalau kat sana mungkin murah, diorang tu yang buat dia lagi sedap lah bagi I. Ataupun mungkin cara dia orang masak kot. Dia mungkin masak tradisional guna arang ke kayu ke whatever. Maybe lah. Kita tak tahu lah. Resepi yang betul-betul turun-temurun macam tu lah. Sama juga lah macam ayam penyet pun. Kalau orang Melayu buat ayam penyet kat sini, tak sama macam orang Indonesia buat ayam penyet. Tapi aku pernah tengok satu video chef ni. Chef ni aku lupa chef apa, sushi ke apa, tapi lah dia kata it's not about ingredient, it's about how you cook. Contohlah kalau kita semua dapat ingredient yang sama. Sebab aku cakap lah, kan selalu kau cakap lah, betul, sambal ni mungkin ni kau tak pakai garam yang daripada Himalaya kot. kan ada macam tu kan. Ada. Tapi kalau bagi semua ingredient yang sama untuk setiap orang, tapi mesti rasa lain-lain. Sebab apa? Sebab cara masak. Betul juga. Sebab you letak apa dulu dengan letak apa dulu lain rasa dia. Oh ya? Yes. Ya ke Jess? Yes. Cara you letak apa dulu and berapa lama you masak certain thing, turn out will be different. Kata seorang chef. Tu pasal ada macam tu pasal lah orang macam orang yang buat masakan punya video, diorang tak kisah share the ingredient because cara masak. Tapi I nak tanya you Jess, sebagai seorang Chinese yang mungkin sebab Chinese kan suka makan yang jenis macam api besar-besar yang wok wok kan. Betul ke? Sampai sekarang tak tahulah ni betul ke tak, tapi aku anggap benda tu betul lah, iaitu kuali memainkan peranan sesebuah rasa makanan itu. Contohlah kalau kuali tu dah berpuluh tahun, dia punya rasa lagi sedap compared tu baru beli ataupun baru setahun dua pakai. Actually I tak tahulah, semua orang guna kuali juga kan. No. Tapi tak, dia kena ada kuali dia api dia yang ni. Sebab selalu kalau tengok masak, dia selalunya api tu yang mainkan peranan kot.
Tak tahu, tanya je. tak. Kuali. Sebab ada orang cakap kalau kuali tu macam lagi hitam-hitam. Tu macam lagi sedap. Tapinya aku rasa sebab kuali tu dengan orang masak tu dah sebati. Oh gitu. Maksudnya kau je kenal kuali kau. Tapi kuali my mom, nenek I guna, dia macam turun-temurun juga kuali tu. So dia memang ada lain rasa dia. Kuali tu ada saka. Tiba-tiba ada saka. Ya. Kita orang tak jadi sembang pasal sakit puan. Kita orang sembang pasal makanan. Kau janganlah sibuk apa tajuk kita hari ni. Sebab makanan lah datang sini. Tapi okay, dalam banyak-banyak negara kau pergi, yang mana paling best? Dari segi apa? Tak, it's really up to you. Bini aku selalu tanya, aku selalu cakap Jepun. Aku suka the accessibility dan juga keramahan. Keramahan Is it the word? Keramahan orang-orang situ. Ya doh. Sebab aku pernah pergi Hong Kong. Dan macam biasa, kadang-kadang Hong Kong ni dia punya sifat bukan pemalas. Dia macam negara yang rushing tau. Dia macam Jepun. Jepun rushing juga. Tapi dia ada sense of cleanliness tu dia kurang. Angeline, I tak pernah pergi Hong Kong. Angeline pernah pergi Hong Kong. Dia cakap dia sebagai Cina, dia pun tak nak pergi Hong Kong. Sebab kerana kan contohnya pergi makan, sebab dia orang sangat pack kan. So contohnya kalau kat meja makan, dia orang akan kita kalau sampai meja makan, tengok menu 10 minit kemudian, you nak makan apa, you nak makan. Sana macam nak makan apa? Macam kalau tak makan keluar. Kasar. Dia bukan kasar. Itu memang culture sebab dia memang rushing. Tempat dia limited. So macam you kena makan, segera you order, you makan, you kena chow sebab ada orang lain nak duduk. So macam contohnya satu meja kita, kalau kita dua orang tak share. Dia memang share. Dia memang akan share. Walaupun orang tak kenal semua kena share. So dia memang begitu. Dia memang laju. Kita kan macam nak makan apa ya hari ni? 4 minit kemudian pun still thinking kan. Dia tak boleh. Macam datang dia order, kau kena order. So kena tengok menu tu daripada awal-awal. Tak, you kena memang dalam otak kau macam okay, aku masuk kedai ni aku nak makan apa. Kalau tak memang dan kat toilet sana pun still masih menggunakan tisu, even toilet wanita. Dia tak guna bidet I tak pernah pergi Hong Kong. So macam my wife as a Malay woman, confirm lah nak cari yang bidet kan. Bidet ke bidet? Tak salah. Bidet. Biden ni US President. Dah menang. Bidet. So alternatifnya ialah menggunakan tempat OKU. Sebab ada tu je ada option. Bukan kalau macam kita. Okay. Dah biasa kita bawa botol ke? Time tu dah memang rasa mungkin tak ada kot. Kan? Tak ada. So emergency lah. Dan satu lagi tempat tu macam vacant, macam tak ada orang pun. Memang even toilet dia yang tu pun tak ada orang. Faham. So bila nak masuk tu, then eventually ada seorang like this guy datang, terus sound in Cantonese ke Mandarin tak tahulah. Cantonese. Marah-marah. Macam it's like a big deal. Padahal dia bukan cleaner ke. Sebab dia nak guna. Dia tak guna pun. Faham. Apa ni? Kita ada cross promo Kampung Pisang Bersih. By the way, Kampung Pisang Bersih ni aku suka dia punya snippet. Dia meronjang ke tak? Dia meronjang ke tak? Snippet ke snippet? Snippet. Dah cerita kampung kan? Sekarang ni aku just nak tahu dia meronjang ke tidak? Dia ronjang. Kalau dia meronjang, okay. Alright, so kau suka Jepun sebab dia aku rasa sebab orang sangat ramah, sebab aku rasa dia punya ramah sampai kita takut. You tahu tak? I pergi Jepun hari tu kan? Tak hari tu lah, last year lah. Hari tu Kantoi. Kantoi. Ke tempat ke-6. Tempat ke-6. Kita orang sesat sebab I, Mia dengan kid kan. Kita orang pergi kerja juga. So kita orang sampai malam. Oh yeah, you pergi for Jumanji. Jumanji, yes. Lepas tu kita tak tahu jalan tau. Kita orang tanya orang. Orang tu tengah drive, dia cab driver tau. Dia boleh stop tepi jalan. Dia siap turun nak tunjuk kita orang dekat jalan. Mana? Faham. Dia orang sangat ramah. So bila you tanya satu soalan, dia orang akan, walaupun dia orang tak boleh cakap English so well, dia orang akan try the best. Betul. Untuk ni. I ada experience tu dengan my wife. No, my wife lah. Your girlfriend. Tak. Astaghfirullahaladzim, Jess. Bila Jess, jangan buat skandal untuk Haikal, Jess. Jangan. Dengan wife kot. Maksudnya masa tu kita orang agak jangan kokot Haikal. Kena stern, kena tegas. Nanti kau I dengan wife I. I dengan wife I. Kau edit sendiri yang tu. Yang pertama. Edit. Berani. Edit. Aku nak tengok episod ni nanti akan check keluar ke tidak apa yang dia cakap. Okay, by the way, bila kat subway train station orang memang sangat tepat. Maksudnya kalau pukul 5.30 lah train tu lepas. Punctual. So masa tu kita orang agak lost pasal tentu internet dah slow, makin slow nak cari tempat susah, tak tahu nak exit dia. Sebab kat bawah banyak line.
Banyak line. Okay. Then ada seorang mamat ni kita orang tegur, hi, can you tunjuk ni? Then eventually dia boleh cakap English. Okay, nasib baik ah. Bukan, dia punya ramah sampai dia sanggup terlepas train dia yang dia tengah kejar ni untuk tunjuk kita orang untuk keluar sekali. Oh, this way. Dan baru dia bergegas pergi ke train dia yang sepatutnya dia kejar tadi. I ada experience ni. Dia jadi macam dia kata, sebuah salah berlaku. Kau terlambat pergi kerja ke apa kan? Dia girlfriend kau ke? Is that how they treat foreigners? Maybe. Sebab ni bukan sekali tau. The second day kita orang pergi cari tempat event Jumanji tu. Dekat cinema ni tau, kita orang lost juga So yang ni pun boleh cakap English. Dia bawa dia tak tahu nak pergi mana, dia bawa kita orang jalan sampai cinema tu. Sama case. Sama case. Dia orang memang kalau you tanya jalan, dia orang memang akan tunjuk. Dia sangat attentive Attentive tu apa? Dia sangat macam kalau membantu. Yes, macam sangat-sangat membantu kau. Dia tak macam halfway. Macam kita, you go like straight and then you turn left and then you see kan. No kona-kona. No kona-kona. Kita macam semua straight, left, right. You see lah. So Japan memang negara, memang orang-orang dia pun memang bagus apa semua Maybe lah. it's a culture. Tapi sebenarnya sekolah sekolah apa? Sekolah diorang ada subjek ajar orang tunjuk jalan. Civic. Oh, civic. Kita pun ada kat sekolah. Tapi orang tak nak belajar pun benda tu. Kita ada tapi orang tak nak belajar. Tak, bukan. Kita nak belajar. Civic ni mata pelajaran tu macam dipandang enteng. Macam Betul. tak penting pun. Macam So moral dan actually sebagainya. it's very important kan. Tengok orang datang Important melawat. lah. Tiba-tiba kalau ada orang UK buat podcast pasal Malaysia, kalau tentulah orang tu macam kurang ajar dengan dia, dah jadi bad experience Betul. Jess, you tempat mana banyak-banyak negara you pergi? I enjoyed US. Yeah. Sebab apa? Sebab mungkin Jantan sebab I dia. pergi tak. Actually I tak tengok jantan pun masa lagi US. Tak last elok. year. Jantan tak elok kan? Europe lagi elok kan? Berdasarkan pemerhatian. Kalau kita tengok TV, memang kita akan nampak elok. Kalau pergi sana, tidak ya. Sebab aku pergi US pun tidak. Tidak. Sebab you suka Jepun sebab you suka orang dia kan. Ramah, suka experience you kan. I Oh, suka US dia ramas lah. Tony Ramas masuk kau. Tony Ramas. Oh my god, Tony Ramas I. Okay, Jess, I teruskan. suka sebab nature dia. Dia Nature. impress. I macam impress sebab Yelah, sebab just orang itu. Orang yang sebegitu. Apa? Orang yang macam, yelah, mina-mina hiking, mina-mina I nature. tak lah minat hiking. I baru start hiking this year. Oh, ya ke? Okay. Okay, so dia impress I sebab nature. Nature sebab as a whole. Dia nature sebab nature kita nampak, okay, mungkin kadang-kadang kita nampak satu tempat tu cantik dia macam tu. Tapi dekat US sebab dia terlalu besar tau. So nature dia adalah besar. You pergi Grand Canyon semua tu? pergi Grand Canyon lah yang I that's why. impress. Yang I Oh. macam wow, dia macam the whole Grand Canyon is like few hundred km tau besar dia canyon dia. So you macam you drive along the way you akan nampak canyon and then you sampai sebab dia ada few entrance and then you akan nampak different kind of every road yang you ambil you akan nampak different scenery. Yang akan nampak desert. Lepas tu jalan nak pergi Phoenix you nampak all cactus. You macam wow. Macam dah cerita cowboy lah. Lepas tu macam you nak pergi Sedona you nampak all the huge trees with yellow leaf macam tengah autumn. So bila you lalu Bertukar-tukar pelbagai. so maksudnya sebab I road trip. So every road yang I ambil semuanya different scenery yang you akan macam wow. Every moment that I drive I macam wow. Macam I pergi San Fran I drove. I lalu Big Sur. Big Sur tu apa? Big Sur yang Pacific Ocean. Oh, Yes. okay. I lalu Pacific Ocean. So I macam tu je lah. Macam so every small tempat yang kita stop I macam akan amazed sebab semua bandar dia lain-lain and then it's the nature lah. Orang dia macam biasalah. I tak adalah macam I tak interact sangat dengan orang. I interact dengan nature. Wah, gitu. Yes. gila, you berkurang kan? Interact dengan nature. Tak, I mean Dia Jamal Tarit. I'm into Bercakap the dengan nature. pokok. So I macam Tamar Jalis, bukan Jamar Talis. so it's something yang I macam tak pernah tengok. Macam kalau kita Jepun is more macam I pergi Tokyo, so it's all about buildings and stuff. Macam I pergi New York also buildings. And then kalau pergi London is also cantik. Cuma dia building dia lain. Building dia macam London historic kot historic London. And then tapi pergi yang trip I pergi last year tu lah dia macam
different from what where I've been lah. Sebab you dah semua hidup you bosan kan kelapa sawit. Speaking of apa ni cakap kelapa sawit? Kenapa kelapa sawit ada ke kat Negeri Kanyan? Tak lah. Sebab My hometown. tak, speaking of kelapa sawit, dulu kan kelapa sawit kat Malaysia semuanya British kan. Guthrie semua dulu British. So my mum pernah cakap tau, sebab my dad kerja kat estate. Ada a few families British punya, dia orang datang balik tau untuk cari rumah dia orang yang masa kecil. So maksudnya dia orang pernah duduk kat estate tu, dia memang datang balik and dia orang cakap dia orang rindu Malaysia. So ini kisah benar. Speaking of kelapa sawit, yes. Dia orang rindu Malaysia. You punya masa you kecil, you duduk estate. I memang sejak lahir duduk estate. Okay, jangan cerita pasal ular lagi. Okay, tak ada ular. Okay, selain daripada ular. Tapi masa you duduk estate tu, that estate yang you duduk tu is a UK punya. Yes. Ada rumah lah dorang. Ada rumah banglo. Okay. I pernah duduk rumah yang dibina tahun 1930, setua Datuk I. Takutnya I mungkin sebab I dah biasa lah. Sebab I memang dari kecil duduk. So kita kalau duduk situ memang, kalau baru pindah you takut. You dah besar, lepas tu you pindah you takut. Kalau you daripada kecil so okay dari kecil I okay kot. Sebab I selalu pindah. So I akan duduk rumah. Begitulah. Begitu yang memang kita orang akan duduk setiap kali. Contohnya my dad jadi manager estate ni. Okay. So estate kalau itu estate I kaya lah. Milik orang lain. Okay. And then orang yang duduk, yang manage estate tu, dia kena pindah estate lain lah. So kita orang akan duduk rumah-rumah tukar-tukar. Masa you tengah duduk di rumah estate, mungkin British punya, ada tak orang-orang macam Mak Saleh datang balik jumpa? Itulah maksud I. Dia orang pernah datang. You pernah nampak? I tak nampak. My mum yang pernah experience tu masa I dah kerja. Masa tu ada kat college kot. Dekat Sabah ada, dekat Johor ada. Apa? Mak Saleh tu datang balik. My mum pernah experience. Tapi datang balik untuk macam tengok balik tempat dia orang duduk masa kecil. Maksudnya dia orang pernah duduk rumah tu lah. Best daripada London kita cakap. Tapi itu lah. Tapi kau apa kat mana? Kau kat mana? Kau cepat kau. Tanya orang. Wow. Bila pelakon marah I macam method ke ni? Alah babinya. Pelakon marah aku by method Skrip siapa bagi? Skrip 26 helai katanya. Kalau macam I dalam banyak-banyak, I tak banyak pergi keluar. I mean like macam dulu pasport aku hanya Singapore, Indonesia. So bila aku kerja sini pun years after aku kerja sini baru aku dapat macam experience untuk keluar-keluar lah. So tapi I rasa kan dalam banyak tempat yang pergi, I paling suka Indonesia. I only been to Bali. Okay, kalau Indonesia which part? Indonesia dia bukannya part ke apa ke. Sebab bagi aku personally aku pernah pergi Jakarta dan aku tak suka Jakarta. Sebab kemacetan dia. Kemacetan dia. Cannot handle. This cannot handle. Because potong je Sebab aku masa dekat pergi Jakarta for assignment, kadang-kadang contohlah event tu daripada ni daripada perspektif Malaysia, contohnya daripada pavilion nak pergi ke mana Bukit Bintang. Tak, tu dekat sangat. Okay, dari pavilion KCC. Contohnya saya nak pergi ke Mid Valley lah. Jauh lah. Okay, let's say setengah jam. Kalau sana mungkin jadi 2 jam. I rasa lebih. Betul. Sebab I pernah dengar macam kat bulatan tu kan. Memang I pernah dengar kawan I pergi, macam dia stuck kat traffic kan. Macam dia orang tak tahan nak kencing kan. Macam bangunan ni kan ada boleh tempat kencing, dia pergi, dia balik kereta tu kat sana lagi. Itu tahap jam dia. Yes. Tapi try raya berhari kot. Kalau hari raya berhari-hari. Semain raya terbumbung kita. Tapi I suka Indonesia adalah I suka macam mana hidup diorang. Sebabnya macam aku selalu pergi Indonesia bukan sebagai turis. Sebagai apa? Penduduk. I pergi turis tapi macam jenis yang naik motor dengan orang lokal. You blend in with the culture. So apa yang bestnya adalah macam mana kalau kau tengok diorang hidup. Diorang memang seize the day gila-gila babi. Dia macam seize the day. Diorang memang hidup untuk hari ni. Esok punya cerita. So bila dia hidup untuk hari ni, diorang tenang gila.
bukanlah diorang tak fikir future ke apa ke. It's just macam diorang fokus pada hari-hari diorang. So macam orang tua pun cara macam mana diorang fikir apa semua. Memang kalau kita tengok kan Indonesia kan macam banyak orang-orang yang sebab diorang punya mata wang rendah. Lepas tu pekerjaan diorang pun macam even though sama level dengan kita tapi gaji diorang still lagi rendah apa semua. So that's why aku rasa sebab itu kot diorang macam maybe dah reda dengan keadaan tu. So diorang pun hidup dalam keadaan yang macam okay aku hidup untuk hari ni. So let's enjoy today and then tomorrow fikir tomorrow. I pernah pergi Bali je. Actually I nak jugalah explore more in Indonesia tapi I tak ada peluang so far lah. Pernah pergi Bali saja. Sekejap, Bali pulau Aku tak nak pergi Bali. Bali pulau je. Pulau ke Jess? Bukan pulau ke? I tak tahu. Tepi laut. Tepi laut. I tak tahu. Pulau kot entah. Maybe pulau, maybe laut lah. Tapi is it Bali seperti yang digembar-gemburkan oleh media macam cantik itu ini. Tapi bila pergi Bali, betul ke everything is nice ke ada macam tempat ni? Everything is nice but pada I is too expensive lah. Dia pesat. Dia tengok tempat lah. Macam you pergi Nusa Dua is very very packed. Nusa Dua tu mall ke apa? Tak, dia tempat lah. Nama tempat? Nama tempat. And then kalau you pergi macam Uluwatu, tempat-tempat dia terlalu banyak turis. Dia terlalu banyak turis. Dia padat lah macam Hanyai. Something dia like that. Putih, banyak orang yang pergi sana banyak ni. Tapi aku dalam banyak-banyak aku pernah pergi Bandung, Aceh, Jakarta, Bali. Bali aku tak suka Bali. Paling tak suka? Sebab tu I ada bad experience. I rasa lah kat sebab Bali. Bukan dia macam tak best tau. Tempat tu cantik. Is very cultural. Cultural and is very peaceful. Kalau you pergi dalam sikit macam Uluwatu semua-semua tu, dia tak ramai sangat orang and very very peaceful. But I rasa dia macam way too expensive sebab macam contohnya I nak pergi pantai kan, entrance pantai pun you kena bayar, you duduk bawah shade you kena bayar, things like that. So dia macam off sikit lah pada I. Duduk bawah payung tu. Payung. Ingat ada bawah pokok kelapa kena bayar. Tak. Shade daun kelapa tu kena bayar hari musim. Mungkin kalau you nak dua dia kena bayar. Dua helai daun. I need more like 4 extra payment. Tak, maksudnya payung semua. So pada I dia macam off sikit lah sebab I dengan kawan I, kita orang dah macam actually kita pun Google lah macam place beach to go nicest pantai yang kita nak pergi. So kita pun pilih lah ni macam kononnya cantik lah last day. So macam off sikit lah, macam kena bayar semua. So macam is it private beach? I'm not sure. I don't think it's private. Cuma pantai tu memang mungkin bersih dan tak ramai orang. Mungkin sebab kena bayar lah, tak ramai orang kot. I tak tahu. Faham. Tapi orang sebab pergi sana macam Bali, orang pergi sana nak surf je sebenarnya. So macam diorang tak adalah manja-manja sangat tepi-tepi pantai. Tapi aku tak pergi, kalau orang pergi Bali mesti pergi yang cak-cak. Tu. Yang ada tarian like macam macam I tak pergi tengok tarian tu sebab tiba-tiba I sampai apa tu, yang tu panggil apa? Tempat tu? Mana itu tak nak pergi. Yang mana? Tempat yang dance tu lah. Apa nama temple dia? Tu? Tepi laut kan? Tepi laut tu yang ada satu temple yang lepas tu ada ambil gambar. Lepas tu angin pula. Ayah suruh lepas tu boleh pergi temple tu. Apa nama tempat tu? Tak ingat Ajas. Okay, why we that tempat? Tahun ni tak pergi mana tempat. Tiba-tiba I nak stay. Tiba-tiba ada seekor ular tepi tu. Besar. Kita dah halang dah dia cakap pasal ular dekat podcast lagi. Dia tetap ada peristiwa ni. Lepas tu ada seekor ular kat situ untuk orang ambil gambar semua. I tak nampak sebenarnya kawan. Don't turn. Larilah. Memang apa plan kat hari tu kat situ memang I tak jalan. You tak ni. Ular tu memang ular situ lah. Ular yang duduk situ jaga situ. lah. And then dia cakap kat temple tu bawah tu memang banyak ular pun. So I memang takkan pergi. Lagilah. So I macam okay lah, goodbye lah, whatever dance. Faham. Tapi macam sebab Indonesia dia lain tempat, lain experience dia tau. Maksudnya macam kalau kau pergi Jakarta, maksudnya kau cakap orang dia lagi sebab dia macet apa semua. Sebab dia macam itu adalah dia punya ibu negara. So semua orang bertumpu kat situ. So dia akan rush dan sebagainya lah. Tapi aku pergi Padang aku enjoy. Aku pergi Aceh pun aku enjoy. Tak pernah pergilah. Pergi makanan Padang lah. Padang. Padang is tempat lah. Bukan makanan Padang bola. I know lah. tak, just explain. Aku pun pergi Padang tadi. Parking. Tapi Padang I enjoy. Cuma I tak enjoynya kalau pergi Padang tu kalau ikut orang yang tua. Because
bila ikut tour ni aku rasa dia macam terlampau rigid and they only show you what they think nice for you. Memanglah speaking- berbeza kau pergi cuti dengan orang tua, yang golongan-golongan tua tu that. kau pergi, dan kau pergi dengan kawan kau rasa mana lagi enjoy? Ya, betul lah. Speaking of that kan, ada orang enjoy ikut tour, ada orang enjoy jalan sendiri. Korang memang of course lah enjoy jalan sendiri You kan. okay ke golongan orang tua? I pernah sekali je lah Korea. Masa tu I muda gila. Masa tu I pergi dengan adik I dengan cousin I. So my mum yang belanja. Okay. So okay. kita orang first time travel. So my mum of course lah suruh ikut tour. So my first tu lah tour. I rasa okay sebab tu masa tu I muda. I tak tahu anything. Masa tu pun tak ada macam kemudahan. Macam you boleh internet whatever. And Follow follow yes. Masa tu muda and kita orang follow je lah. Everything macam mungkin masa tu pun my mum rasa lebih selamat kot kalau kita orang ikut tour sebab tak sesat. Itu pun I sesat sebab Nak ikut tour pun sesat. You tak ikut bendera tu. tak, kita orang pergi toilet dekat satu tempat ni, istana ni. I tak ingat dah apa nama dia. So keluar-keluar semua orang tak ada. I pernah dengan my wife. Sesat di dalam toilet. Ya tak. Lepas tu orang semua dah pergi istana-istana tu lah. I tak tahu dia orang pergi mana. So I pun pergilah bus tu. Nasib I macam bus tu. I naik bus tu. I suruh lah orang bus driver tu call orang tua I. Dia pun tak faham apa I cakap. So I duduk je dalam bus tu. Tak Ayam dapat ni. pergi tour. Ayam mengitik lah. Yes, dia macam Hai. I macam dia tak faham juga. So itulah cerita Korea I. Tapi I pun pernah sesat dekat Istanbul sebab masa tu aku dengan my wife lah. Nak ambil gambar. Sebab kalau ikut tour ni biasalah rush situ lah. Ya, Nak rush. So kita macam nak saja nak menyempat lah. Ambil gambar dekat apa tu Masjid Hagia Sophia. I think so. Hagia, yes. So ambil gambar tu ramai lah macam weekend. So tiba-tiba kita orang pusing tak ada orang. Sama insiden lah. So, Macam kalau Tapi nasib baik I teringat. Sebab kau dengan bini kau Nasib cuma baik kau seorang mesti kau nangis. Nangis ke ah? Jontut ke apa? Bodoh. Nasib baik I tak cemas tu. Dia tentu seorang. I seorang. I macam lagi cemas. I tak cemas. I macam Cemas, babe. I cemas lah 2 saat. I cari bas. Okay. Yeah. Okay, this is last question lah. Last dah. Oh my god. Kan tak rasa kan? Tak rasa kan? Penat je you pakai penat. concealer semua. Lipstick. Penat Kita nak cerita pasal ground. Apa yang cakap tadi? Bukan. Padahal kita nak cerita pasal apa? Bukan. Grounding. Kita nak ni tak iron baju. Oh. Okay, next week lah. Kita memang macam itu je. Podcast memang sentiasa macam Tapi tu. my Dia mum macam pernah- discuss ini keluar yang lain. Sebab my mum pernah cakap I cakap dia, "Oh, I nak gini ni." Lepas tu my mum selalu cakap, "Oh, kalau you ada chance, memang go travel sebab dia memang akan membuka minda you, mata you sebab you akan berfikir lain." Macam contohnya kita dah tengok banyak benda, banyak culture kan. Banyak benda kita belajar yang kita tak dapat belajar. Contohnya you cakap lah dari TV atau buku. Sebab you experience sendiri. You tahu tak Jess, dekat dalam Tak tahu. dekat dalam kita orang punya Islamic teaching, Yes. ada satu phrase yang macam, belajarlah kamu sehingga ke negeri China. Sebab apa? Dengar? Yes. Sebab kena kecil. Sebabnya maksudnya kita macam in our religion we are macam kita orang dituntut untuk pergi travel untuk belajar. Tahu kenapa ke China? Okay, ni I pala tahu Nanti kau bagi kau punya pendapat. Sebab aku rasa is it phrase Google. Is it phrase coming from Arab atau Malaysia? Kena Google balik. Kalau Tapi benda tu is a common thing yang kita orang ni. Sebab ada dia rasanya dia ada macam something. Siapa yang viewer yang tahu tolong komen kat bawah ni. yang- Maybe kita orang salah. namun pala tahu. Sebab kita orang pun pada tahu sebabnya there's something itu rasanya cerita waktu macam macam Islam masuk tanah Melayu something like that kan. Maybe. Kan. So maksudnya macam Chinese kan berdagang apa-apa semua kan. So maksudnya they come with knowledge aku rasa. Mungkin I salah. So I kena study balik benda ni. Saya rasa sebab negara China sebab dia orang ada tembok besar China. Susah nak tembus. So Okay. tembus tu kena pandai lah. Okay. Okay. Tak ada siapa tembus benda tu. Semua orang jalan je dekat atas tu. Tak ada siapa pun yang beria nak menembusi. Tapi I think that dulu China is like a foreign country. Sebab kalau Discuss aku tak puas hati. Aku nak sebab Google. kalau dalam contoh ayat tu berasal daripada Arabic way, sebab Arab dengan Europe is like macam very dekat. Kalau tak lah ada perang itu, perang ini, perang salib and all So that. maksudnya kalau dah sampai China you dah travel jauh. Yep. Something I like think that. So, I think because dulu pun orang tak tahu pasal America because dulu American is like macam Red Indian and stuff, orang-orang asal. So China is the like furthest way you can go with your food. I think so. Kalau tahu je ni. Okay. It's a hadith weh. Hadis. Okay. Maksud? Maksud?
Our prophet sendiri cakap. Tapi Hadis yang masyhur riwayatkan oleh Anas bahawa Nabi SAW sabda, carilah tuntutlah ilmu walaupun ke negara China. Maksudnya walaupun tu dah lain dah. Yelah, sampai lain. Walaupun tu lain. Dia lain interpretation dia. Tapi sama je lah. Maksudnya macam dia maksudnya even though you have to go to China. Yes, belajar je lah. So the point dia adalah macam kau belajar bukan hanya dekat tempat kau ada je. Maksudnya kau kena like travel lah untuk belajar. Okay, soalan last. Okay, last. Oh, I tadi. Okay. Umat Islam wajib menuntut ilmu. Bahkan sifat merantau. Maksudnya sifat kau travel tu merupakan sunnah dalam menghasilkan ilmu. Yelah, hijrah. Hijrah lain. Yelah, maksudnya kau kena merantau. Merantau lah. Maksudnya macam So, it's a hadis lah. Okay, Jess, apa soalan you? Walaupun I tadi tak habis soalan I lagi. Okay, habiskan soalan you je. Okay, I punya soalan simple je. Let's say you have the power. Tapi, hadis ini adalah palsu. Okay. Tapi it's a good way to yes. bukan show. Bukan, maksudnya it's a saying yang macam I rasa applicable lah kat dalam hidup kita. Yes, ada benarnya. Okay, so hadis tu hadis yang palsu. Yes. Tapi it's actually a very very good way of learning lah. Sebab dulu kita tak tahu kan, kita ingat macam tak payah travel tengok TV dah lah, macam tengok docu ke tengok apa kan. Lain. Tak cukup kan. Macam bila you sesat, this how you learn untuk pergi balik or something like that. Things that you learn along the journey. Sebab bila kita pergi negara orang, so the moment kita jejak negara orang yang lain, itu something yang kau tak akan jumpa benda yang sama dekat negara kau. Macam mana cara you nak jawab dekat immigration. Yang cemas untuk hala padahal tak buat salah. Itu aku tu. Actually it's a way of learning also. Yes. Macam mana you macam nak nak tipu Jess. macam mana you nak survive in other countries. Because actually bila you travel, you are macam you go out from your comfort zone. Because kat Malaysia you tahulah kau boleh ni. Tapi kalau kau pergi negara asing mesti macam you have to survive using your apa benda skill yang kau ada dalam hidup kau sepanjang hidup kau to survive. Tak ada bahasa kau lagi. English pun tak ada guna ke, memang itu Korea oh my lord. Kalau kau pergi negara yang memang macam not English, macam like China, Korea, Jepun, macam mana nak hidup? China okey lagi. China memang lah. Walaupun dia orang cakap Cina I dari mana, dia orang tanya you dari Cina mana. Negara apa yang tak guna English langsung? Japan kita orang pergi Cannes pun tak guna. French tak guna. France pun tak banyak tak guna. Dia orang macam kita orang cakap English pun dia orang balas tu. Dia orang tak nak cakap langsung. Kita orang pergi kan dulu. Merci beaucoup. Okay, soalan aku yang tadi yang tergantung tu ialah, let's say you have the power lah. Let's say kau lihat menteri pelancongan ke apa, ataupun kau somebody in her higher authorities. Which location atau which attraction dekat Malaysia ni yang korang nak push lah, tak lah promote is like very push lah, to push it to be like well known, macam KLCC Pavilion. Negeri ke tempat? You can go to negeri. Aku rasa nature kot. Nature pun not bad kat Sabah Sarawak. Tapi kita tak ada pokok kaktus. Tak, kita ada hutan Khatulistiwa. Kita ada hutan Khatulistiwa. Nature lah. Maksudnya macam banyak je yang dah terkenal sekarang. Gua-gua. Yes, macam dekat Perak ada gua apa, Tempurung Perak. Ada katak tak? Bawah dia maksudnya. Lepas tu macam dekat Kuantan ada Sungai Lembing yang rainbow waterfall. So benda-benda tu cantik, tapi it really depends dekat pelancong-pelancong. Sebab pelancong contohnya Syafiq, bukan nature. Syafiq, kita orang pergi Sabah, dia nak nangis, dia nak balik. Dia cakap dia hanya boleh hidup dekat London. Dia macam 1 hari okey lah tengok laut, 4 hari tengok laut, apa benda. Syafiq. Yes, dia depends on orang lah. Syafiq dia selalu kalau travel, dia kata kalau ada mall aku boleh hidup. Sebab tu sebab dia mahu modern. Dia metropolitan. So macam I nature. Betul lah. So bagi I. Tetapi kan kalau kita tengok juga ramai je foreigner yang datang, even migrate ke negara kita sebagai yang dengan izin. Maksudnya macam orang-orang putih yang duduk kerja. Yang bukan kerja, yang macam duduk dekat pulau-pulau tu, jadi just diving ke. So macam banyak je orang yang datang sini. So it really macam
depends untuk apa yang pelancong-pelancong tu nak cari. Tapi you tak jawab lagi soalan Haikal. Apa dia? You nak promote mana? I rasa I akan promote food. Aku bukan promote tempat. Aku akan promote food. Sebab itu something yang aku sangat-sangat suka. Sebab it's 24 hours. And then aku ada bukanlah kepakaran. But aku minat benda lah tu. So itulah yang aku akan macam pursue. Betul, makanan penting. Sebab macam contoh kita pergi luar negara kan, benda pukul 5 dah tutup, tak ada makanan. That's why. Kita travel jauh kau nak cari makanan Malaysia kat luar. Doh. Actually dekat Tom Yum dia jauh gila rasa. Even though dekat overseas, kedai-kedai yang Asian je selalu dia buka sampai malam, sampai 8-9 malam. Yang lain tak ada. Kalau macam aku nak promote Kampung Baru. Kerana sebab aku rasa Kampung Baru tu macam unik, macam mixture. Because I go to Kampung Baru, lepas tu bila I pergi, kau bayangkan kalau contohlah kalau kat kampung lah. Bila kau pandang atas, kau akan nampak langit dan juga kau nampak macam hutan lah, aku jauh-jauh sikit. Tapi kat Kampung Baru kau tengok atas bangunan, nampak KLCC. Tapi maksudnya bila kau pandang bawah, kampung. Pandang atas, So aku just like want to promote that Kampung dalam bandar. Sebab tapi aku dia macam unik lah. Sebab macam mana nak dapat suasana kampung ada dekat bandar, dah sangat senang nak dapat. Sebab aku pergi dekat Kampung Baru nak makan ayam penyet, aku dapat rasa lagi suasana macam suasana desa. Sebab keliling dia masih lagi macam ada ayam berkeliaran. Ada je kan. Ada. Baik Kampung Moten kat Melaka. So maksudnya kalau contohlah masa datang kan selalu nak bagi ke macam Batu Cave, pergi KCC. So macam kalau kita promote macam if you want to live in a village, tak payah pergi jauh lah, pergi kat Kampung Baru je lah. Faham. Segambut pun banyak kat kampung. Kau pandang atas KCC. Itulah, aku rasa tu je lah. Okay, Jess, apa soalan last you? Soalan last I. Kalau next time kalau sorry. Okay. Next Terkentut apa? Tak. Dream destination. I nak pergi New Zealand. New Zealand Sebab I nak teringin nak macam travel yang dekat dalam camper van macam tu. Aku teringin nak pergi China. Okay, kerana nak beli kasut-kasut yang kau selalu beli kat Lazada. That's satu. That's one of the reason. Because aku nak tahu macam mana kepesatan industri dekat sana sampai diorang boleh beat US. Sebab aku nak tahu, because aku dengar banyak sangat orang cakap yang meniaga kan. Memang meniaga jenis ambil barang kat China. Diorang kata macam it's a very different experience dekat sana, di mana engkau boleh, diorang akan layan kau, let's say lah engkau sebagai seorang peniaga yang punya banyak capital lah, duit banyak. Contoh kau nak invest dalam contohlah pembuatan kereta mainan contohnya. Lepas tu kau ada kontak, dia akan tunjuk kau seleksi kilang yang buat permainan, dan kau hanya datang situ, dan kau datang, kau tengok produk dan kau pilih mana-mana yang engkau nak untuk dihasilkan untuk diri kau. So aku macam nak rasa experience tu, sebab tak ramai orang boleh pergi China. Sebab selalu kan ada orang macam dropship, macam just daripada orang yang ada kabel daripada China. Just supply, contohnya supply makeup moyang aja dari China, tak ada kabel. Kenal lah peniaga kat sana. So just macam supply barang makeup daripada China yang memang well known, dan aku kena lalu ke Jazz. Tapi aku tak dapat merasai macam mana Jazz. Pergi sana pilih-pilih buat sendiri mana yang kau nak, aku nak rasa that experience. Because nak kata travel, aku rasa alhamdulillah mungkin aku dah cukup lah. Dah pergi negara yang macam mundur sikit dah nak rasa, negara yang dah maju pun dah rasa. Cuma aku nak rasa industrial punya kawasan pula. Faham. You Jess? Tibet. Lain lah ni. Nak buat apa Jess? I don't know, I just want to go and see. Because my mum pernah pergi, dia cakap cantik gila. Is it because spiritual maybe lah, some sort of lah. Faham. Tapi my mum pernah pergi lah, dia cakap cantik gila. Actually banyak tempat I nak pergi. Kalau tahun ni actually my plan was to going to New Zealand. Pindah lah tahun depan Jess. Tak actually lah this year. Tunda lah 2025. New Zealand. Banyak lah macam Great Wall of China. Egypt pun I rasa I nak pergi. Arabian Kalau Egypt you tanya Nas lah, sebab Nas pernah pergi. I dah tanya banyak kali dah. Experience dia macam mana, semua dia dah bagi I tahu. Bukan dulu you nak pergi ngapa, you nak pergi ni ke Iceland? Iceland nak pergi. I tengok Aurora. I sebenarnya dah penat negara sejuk. Actually betul. Sebab satu luggage satu baju je. Betul. I tak boleh deny benda tu. I've been there. We've been there.
Tak, kita bawa luggage besar. Ya. Buka Zaz. Luggage aku 3/4 daripada aku ya. Engkau luggage kau besar ke? Tak, Besar. masalah ni besar. Tapi kau pakai satu. Yeah. Satu baju 5 hari. That's why. Sweater Tinker biru. Yes. Oh my god. So sebab tu dia bawa satu lagi marah-marah kita. Oh. Kerana itu. satu baju 5 hari. Weh, marah ya. Haikal boleh marah. Tak, Ya. Tapi yes. Tapi that one factor yang aku tak suka negara sejuk, because the packaging barang kau. Satu lagi. Kerana? Banyak barang yang nak bawa. Lepas tu kau yelah. nak kencing. Buka Tak, tapi kau glove. tak, benda ni tak applicable untuk engkau. Banyak barang yang kau nak bawa. Aku tahu, tapi cuma macam bila aku tengok korang aku rasa rimas. Buka glove, buka shawl, buka ni, buka tu. Just rimas tengok kita je. Faham. Yelah. Betul lah juga. Sampai kena share jaket lah. Kau pernah travel dengan Yaya? Pernah, tapi alhamdulillah tak sejuk lah. Ya. Kau kena pergi tempat sejuk ni. Lagi rimas. Kenapa? 6 luggage. Ya, Yes. banyak luggage, babe. Okay. Tapi tak adalah sampai 6. 3 Tapi kan? macam dia ada luggage yang untuk kasut. Oh, okay, Untuk okay. ni Luggage lah, untuk faham? make up. Tapi dia sebagai fashion influencer, faham Of lah. course lah. Dia kalau yang bukan influencer ni. Kau ajar just nak cakap kita je. Kita kan keluar juga digital. Tapi pelakon nak cakap Ya. Kita Tapi- keluar juga. Tapi sebenarnya kita bukannya banyak barang. Okay, banyak apa sebenarnya? Baju yelah. Ya, itu masuk tebal. satu baju satu luggage. You tahu tak I pergi masa I travel 3 minggu tu, 3-4 minggu tu. Ya, Jess. Tak. Pening doh, tak tahu nak bawa macam mana. Pening. Aku rasa aku okey lagi. Jaket aku tebal tapi aku macam bawa 2 je. Ni bawa semua tak pakai ke? Sama tapi kat I aku. share dengan you. Ya. Okay. Tapi tak pakai ke? Uish, ini macam sejuk sangat dia buka pakai yang lain. Yakin gila. At least I share. Tapi fun lah. Sebenarnya Fun. seronok. I rasa macam I tak tahu. Benda-benda macam ni lah kalau you travel je dapat experience. That's Faham right. tak? Tapi sebenarnya really depends juga dengan siapa kita travel. Betul, itu sangat penting. Sangat penting. Aku rasa kalau macam kehidupan yang kita katalah kan, kehidupan kita adalah kita kerja office bahagian accounting. Tiba-tiba kena pergi seminar. Contohnya kat Hawaii tapi 4 hari dalam seminar. Oh my lord. So macam aku rasa dia akan dapat benda-benda fun. Tak kot aku rasa Dapat. kan. And then dengan siapa kita travel pun plays a vital part juga sebenarnya. Betul. Dapat orang yang macam you are. Lagi satu benda interesting I rasa. Kalau Apa? kita travel ke negara orang lain, kita dapat tengok TV program dia orang. Okay, spill the penis. Oh my god. Betul. Tapi betul lah. Tapi It's something to learn also tau. Sebab Ah. kita kan interested. Kita work in this line. So everywhere macam I pergi Taiwan pun I terkejut tengok program dia orang. program dia orang Jess. Uish, ganas. Okay, tapi I suka yang UK tu. Yes. Okay. Tapi kau terlambat. Ya, okay, cerita dia macam ni guys. Kau tunggu besoknya tak ada. Tak, dekat dia tak ada repeat. Bukan kabel. dekat UK. Okay, ni cerita agak 18 sebab nak hujung dah. Mungkin dah tak tengok. Yang tengok ni mungkin saja gatal lah tengok. Ada satu show dekat UK ni di mana selepas pukul 10 Selepas pukul 10. Lepas pukul 10 ada satu rancangan ni, rancangan reality television. Yes. Mencari jodoh sebenarnya. Rancangan mencari jodoh, tapi dekat mencari jodoh macam mencari maligai cinta bagai tu. Ataupun bachelorette. Dia far beyond. Boleh explain? Okay, so basically cerita dia dia mencari Actually I tak nak tengok dia paksa I pakai spek. Dia punya cerita adalah dia cari jodoh tapi sambil bogel. Tak Like pakai. macam Literally bogel. bogel. So Dia- orang tu, okay, let me explain. Okay. Maybe you are shy now. I tak shy tapi I terfikir betapa mindfuck di situasi kita ketika itu macam So sebab kita tengah macam okay, sebenarnya I dah nak tidur, I tengah scroll phone. Lepas tu Syafa macam, Girl, tengok ni macam apa benda ni. Lepas tu I pun pakai lah spek I. just kalau buka spek tak nampak apa-apa. I kan rabun. Sebab tu aku tidur dia cakap you buka je tudung I tak nampak pun you. So macam you buka you buat apa pun I tak nampak. Memang tak nampak sebab I punya ni kan Power. 500 plus both okay. eyes. So I memang tak nampak apa pun. Lepas tu macam buka, lepas tu I pakai. Dia punya reality show macam mana tau, cari jodoh. So dia ada macam 4 perempuan ke 3.
Banyak je. Dia ada macam satu baris tu perempuan. So dia akan tutup dulu, tutup. Dia akan buka satu-satu. You nak tengok part mana dulu? Yes. Dia akan buka ni. Siapa yang boleh pilih? Lelaki. Dia macam lelaki tu berbaju lah. Berbaju. Mula-mula dia berbaju. Nanti dulu. Dia berbaju. Dia berbaju. Dia akan pilih kan. Ini katalah dia suka tengok yang bentuk dia gini. Okey, dia tunjuk bahagian mana dulu? Atas. Mula-mula bawah. Kaki lah. Kaki. Sekali lagi baru muka. Yes. So love at the first. Yes. So menerusi tu dia eliminate dulu. Okay, atas ke yang ini. Lepas tu sampai tinggal lagi seorang. Last tu baru dua orang. Lepas tu tengok muka. So bila dia dah pilih perempuan mana dia nak, giliran dia pula untuk buka baju dia supaya perempuan tu okey ke tak kau ni. Dia tak one way approval lah. Dia kena both way. Lepas tu dia keluar pula, lelaki tu keluar jalan. Keding. Yes. Dia keding tak apa. Keding cekap pinggang. Lepas tu dah reveal semua kan. Last interview baru pakai baju. That's why. Macam tak faham. Last interview. Lepas tu dia ada macam ada footage yang mana dia pergi date lah. Pointless gila pergi date tu. Tak, lepas tu pergi date tak apa tau. I don't think I like him. Yes. Kau dah tengok dia bogel. Dia reverse daripada human society. Macam society date dulu baru kau bogel. Yes. Tapi ini dia bogel dulu. Dia keluar date. I don't think I like him. Yeah. So, dia macam appearance dulu baru personality. So yeah. So the goal of the ataupun moral of the story kat show tu, whatever happen lah, kau punya kena tanya producer. Badan kau cantik macam mana pun, you cannot beat personality. Mungkin lah. Maybe lah. Sebab you nak hadap orang tu setiap hari kan. Betul. Takkan you nak hadap body je. Tetapi Jess, tapi benda ni dah berseason-season dekat UK tau. Kita orang Google. Lepas tu aku okey lah, itu dia orang akan. Cuma aku macam tak faham kenapa dia punya cameraman angle yang dia ambil tu. Contohnya macam close up mana? So the close up tu detail nampak sampai nampak dia punya mole lah. Nampak. Tak lalat pun nampak lah. Yes. You rugi. Nampak weh. Kita orang text Haikal malam tu. Kita orang cakap ada show best. Dia dah tidur. Dia dah tidur. Rugi. Next day dia tak faham repeat. kenapa kau jet lag 5 hari. Ya, dia jet lag 5 hari. Kan kisah hari kedua dah relax kan. Dia setiap hari balik hotel tidur. Tidur. Tak tahu penat ke. Lepas tu 3 pagi bangun tengok cerita Malaysia. Kita bangun elok je pagi kan. Bangun elok pagi makan anggur atas katil. Macam Dini Firaun. Okay. Lepas korang tengok hari, contohlah hari tu ialah hari Isnin. Lepas tu Selasa pagi aku tanyalah show apa kau tengok ni, pukul berapa? TV berapa? Tunggu tengok depan TV. Takut tak tidur. Buka-buka tak ada. Kecewa ke Kecewa lah. Sebab rasa dia weekly lah. Sebab kita record dan dan kita orang hantar ke KL. Sampai mungkin bos ada dia nak buat show ni kan. Tercetus idea. Ya. Tapi it's something that we learn lah. This is part of the culture ke tak? I rasa sebab macam kita baca balik, dia ada background story. Di mana dia ada backstory dia di mana sebenarnya cerita tu ditentang habis kat UK. Tetapi selagi dia tak ada macam dia, sebab dia tak ada law. Dia tak ada law, so sebab itu diorang boleh teruskan cerita tu. Macam multi-viral lah. Ada tentangan ke? Personal lah. So benda tu on national TV lah. Yes, national TV weh. So something that macam terkejut lah. It's not even like macam porn cable ke apa ke. Dia macam lepas tu dokumentari yang cerita doktor-doktor, aku macam apa benda ni. Aku rasa dia punya macam pekerjaan mawar kat sana tu. Aku rasa segi fakta orang tu. Sebab apa kita nak letak dekat belt ni. Selalunya kalau I travel, I tak ada masa nak tengok TV sangat. Unless macam I ada extra time macam ni lah kita. Sebab London masa tu sejuk, gelap awal. Dan tutup kedai banyak awal. Tutup awal, gelap awal. So kita ada time sikit lah untuk scroll. Tu yang kita nampak lah. Itulah cerita dia. Tapi kalau pergi US pun macam I tak tengok TV pergi US. Sebabnya berita dia orang sadis babe. Dah aku tak suka dia macam kita orang macam basically macam dia akan ada satu channel untuk news je. Macam pergi je, macam I ingat lagi time tu kita pergi US, kita duduk kat Brooklyn. Dia punya berita violence tu berlaku
5 km je daripada kita punya tempat jalan. Mana potong si aku baru sampai sini. Betul. Tapi news dia memang agak Kram yang macam apa benda ni? Macam tiba-tiba I ingat lagi kram tu sampai sekarang. I ingat seorang lelaki ni dia hisap rokok. Lepas tu kebetulan family tu ada kat situ. Lepas tu macam bapak dia suruh jauh sikit lah kan, sebab anak-anak dia ada. Dia ambil kereta dia langgar babe, satu family. Serius ah? Ya. Masa kecil apa benda ni, dengan tembak-tembak lah apa Tembak-tembak tu biasa kot. Masalahnya kan aku selalu kalau malam-malam masa tu aku dengan Syazwan untuk pergi jangkit Pirates of Caribbean. So banyak masa malam tu, banyak masa lah sebab obviously cuak. Malam KLA bukanlah semeriah macam orang cakap. Band New York lagi best. So bila aku pergi malam-malam tengok TV, aku tengok satu channel ni kacis. Polis dengan ni. Kacis. Tapi aku perasan, aku tahu mungkin aku salah. Berdasarkan aku duduk kat situ dalam 3-4 hari, bila aku buka TV, aku memang ada banyak masa bersama Syazwan tengok TV. Diorang sebenarnya memang sangat limited dengan show. Maksudnya show diorang sangat limited. Maksudnya you bayangkan bila I macam tengah hari macam tu nak bersiap untuk pergi ke jangkit, I akan buat TV sambil siap lah. You bayangkan daripada I bangun tidur pukul 8, 9 tu I buka TV, Jerry Springer dari pagi tu sampailah aku nak pergi marathon. Esoknya Dr. Phil marathon. Maksudnya dorang maksudnya pagi tu like macam literally good morning show. Dah habis good morning show tu, Good afternoon. Dia tak ada sebab dia channel. Maksudnya macam satu channel ni memang untuk news, satu channel ni untuk dokumentari, satu channel ni untuk drama, satu channel ni untuk lah, tapi TV. aku terkejut sebab dia marathon. Dia tak macam kita macam maybe Dia tak macam dia lah. Berbagai reality dia marathon. Dan aku rasa shows. maybe sebab kat sana mungkin cable TV macam Netflix, Amazon Prime dah makan market TV. So diorang terpaksa do macam tu lah. Tu aku macam US pun dah rasa macam tu. Apatah lagi kita mungkin lambat lagi lah. Tapi kat sana dah kronik lah. Sebab dah ada Netflix, ada Amazon. Dan kalau dekat LA tu kau bayangkan iklan Netflix sebesar-besar alam dekat entrance nak masuk ke apa tu, yang ada tapak tangan artis-artis tu. Walk of Fame. Tapak tangan artis. Ada I pergi tak nampak. Selalu adalah macam yang Syazwan. Walk of Fame Walk of Fame. I pergi dengan Syazwan ke, pergi dengan Nabil ke, satu space tu memang selalu Netflix show, Amazon Prime, Hulu. Memang dorang yang Disney Plus tiba. Disney Plus tak pergi lagi, lama tak pergi. Dorang yang mempelopori billboard, bukannya macam rancangan TV biasa. So kat sana memang kabel TV ke tu? Paid TV? Streaming TV. Streaming provider tu lagi kuat daripada TV biasa. Faham? Sana tapi kalau kita tengok pun kat sini pun tapi itulah maksudnya macam tu dah. Cumanya kita tak banyak streaming services je. Tapi aku cakap macam kat US bila tengok TV tak special. Sebab apa? Konten yang diorang buat tu sebenarnya kita boleh akses. Macam betul. For free. Macam yang kat tapi taklah for free, tapi macam lagi premium lah aku rasa. Macam kalau kat UK boleh tengok cerita macam tu. So you kat US tak tengok sangat lah. Banyak news lah. Okay. So yes, itu dia cerita pengalaman kita orang dengan travel. Aku rasa kau pernah cover kot cerita pasal travel ni waktu tu kau band dengan tapi tu mostly about experience on the ground and also flight experience. So kita adalah orang cerita kelakar-kelakar. Nak cakap band dengan Aki tak kelakar. Tak. Band cakap tak kelakar episod kau travel. Tiba-tiba datang lepas dah. Tak lah, kita cerita pasal ni. Haikal cakap kau tak fun kau travel dengan kau. Biasalah buta babe. Perempuan kan. Aku pula tak. Tak. I rasa sebenarnya kan travel punya punya stories takkan habis. And then it's always like macam interesting. Sebab benda, of course lah, macam bila you travel, you akan experience satu benda baru. And then when you balik, you cerita dekat orang. Last. Pernah naik cruise tak? Tak. You pernah ke? Pernah sekali. Pernah. Lepas tu dia sibuk. I tak boleh mabuk. I mabuk. I demam teruk. Demam? Demam gila babi. Tak pergi kasino apa semua pakai macam kasino royal. Cannot. Cruise from where to where? Singapore to Phuket. Singapore Dekat je Jess. Cannot. You bayangkan dalam bilik dia. Sumpah aku ingat jauh gila. Bilik dia kecil tu. Taklah kecil. Ada muat berapa orang? Seorang. I 3 orang je. Kakak I family. Duduk lain yang ada balcony lagi. Tapi dalam tu I rasa sebab
terlalu lama dalam tu kan. Space tu, lepas tu atas laut. Tapi Jess, kalau kapal cruise bukan Dia dia kata tak relax. rasa ke dia punya? Memang tak rasa. I bukan demam laut. Oh, you bukan sisik. I memang demam yang demam 39.4 ke macam tu. Kenapa? I terlalu panas lah. Tak ada aircon ni. Ada. I rasa sebab I dah sampai pergi Phuket semua. Phuket kan panas. Oh, you the stop that you Kita orang boleh turun. Dia Dia dua stop. Satu dekat Klang. I tak turun lah. Jangan terang pula. Tak ada. Macam why Klang? Okay, never mind. Takkan tu turun jumpa Hakim pula kan. Yeah. So dekat Klang I tak turun lah. Dekat Phuket whole day lah. Kita orang turun lah Phuket. Masa night tu. Lepas tu malam. Sebab dia kat luar tu, atas tu ada cinema besar, ada movie. Lepas tu ada macam jacuzzi, outdoor dekat atas lah, ada jacuzzi semua. So I dengan parents I semua rendam jacuzzi dan tengok movie. Ui, tak berkedut ke? Sebab tu lah I rasa I demam. Sebab Yelah, you keluar masuk, panas, keluar masuk masuk. sejuk, panas semua macam tu lah. So I macam Tapi kalau dia peluang untuk naik cruise, no. Kau nak kan? aku nak rasa je lah. I dah rasa sekali. My mum semua dah tak nak. Kau nak ke apa? Naik Tak cruise? tahu lah. Bila aku dah dengar cakap Jess ni. Tapi kalau bukan sisik, okay lah. Sebab tapi kita pun dah naik boat sama-sama dengan Kak Sabah Jess. Yes. So macam Jet okay, ski. okay. Jet ski. Ski lagi. Jauh babe. Okay, so yes. Banyaknya pengalaman. Banyak pengalaman kita bersama. Kalau Jess buka spek dia nak tidur tak Fah? Mimpi dia macam mana? Bodoh lah Fah. Wow, punchline daripada Fah. Maybe anda tidak dengar. Biar siapa ulang balik. Fah tanya, kalau Jess tidur pakai spek, buka spek, Tak nampak? tak nampak. So macam mana dia dalam mimpi? Sama-sama lah. I kadang-kadang Actually- kadang-kadang I rasa I nak mimpi Andila pakai aspek. Ada mana ada efek kan? Tak ada Kenapa effect aku lah. bodoh? So yes, thank you Fah untuk closing yang soalan. begitu. Sama-sama. Yes, Dan sama-sama. aku pelik juga Fah punya episod ramai orang tidur. That's why. Yes, ramai orang terhibur babe dengan Fah. So maybe Of kita course, akan comel panggil kot. lagi Fah untuk lebih banyak lagi Fah pengalaman hidup kena- dia. Sebab itu sikit je sebenarnya cerita pasal hidup Fah dia. kena kumpul-kumpul lagi pengalaman-pengalaman fakta. Sekolah rendah belum uni. Uni. wish, Uni apa. ada. Okay, kita akan berkali Okay. Okay. Alright, so yes, seperti biasa, mana nak tengok podcast Tinker? Kalau nak tengok podcast Tinker boleh tahu dekat YouTube channel Tinker Studio, podcast Tinker Suara dan ni kena lain bila cakap Biasa mesti dia lah. Klien. Kalau dengar boleh dengar dekat podcast Tinker di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan semua streaming podcast. Dan we nak share one thing yang mungkin kita akan ada konten-konten yang menarik kemudian hari. Upcoming. So When are we going to start like macam keluarkan brace the new yourself. contents? Tiba gitu. Bila Haikal start shoot. Oh. Tak, maksudnya start New Year ke apa? No. Bila tempat tu dah ada. Kita tunggu tempat tu je. Tempat tu on, kita on terus. Apa ni? Tempat screen. Oh. Kita akan ada tempat baru untuk shoot, konten baru dan Maybe kita boleh minta juga konsep kat orang. Orang nak tengok macam mana konsep apa. Sebab Kita dah ada konsep. Dah ada dah. Ada tapi few. boleh lah kalau ada nak orang boleh je. ada idea baru ke untuk Sebabnya aku rasa apa yang kita buat pun dah ramai orang buat. Dan apa yang orang buat pun maybe apa yang kita akan buat pun maybe dah ramai orang buat. So maybe macam sebab kita nak tahu juga dekat luar sana what are they craving for. I mean in terms of content lah. Bukan nasi ke apa ke. ya, itu baru I nak jawab. Kita nak kena buat mukbang lah. Sebab aku tengok Isaac Osman kat seduta dah. Kita kena cari orang yang mukbang. Tapi itu memang pattern dia daripada dulu lagi. Kau makan je memang orang akan tengok. Tapi nak Adiana makan. Sebabnya macam berapa ramai Sedap foreigner je. yang datang migrate kat sini, duduk sini untuk buat show makan. Isaac Osman orang luar ke? Tak ada orang putih kan? Daripada cakap Melayu web. Tak Sebab Riz pasal ada lagi seorang lagi. So yes, apa yang anda mahu lihat daripada kami, so boleh nyatakan kat bawah. So kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Siapa masih lagi ada kat sini, beberapa minggu saja lagi saya akan mulai cuti. So yes, Cuti kenapa? travel. Okay. Dan kita akan buat podcast daripada hospital. Sambil travel, mungkin anak anda boleh ada sedikit Yes. kata dua kata. Sepatah dua kata. Bila kau dah admit bukan admit mengaku tau. Okay, bila aku mengaku apa ni? Boleh tak kita buat podcast kau kat Hospital. dekat, sambil kau dengan meneran tu Husband dia pun tak boleh masuk. That's why kena pergi kau. online lah. Haikal aku tengah. Menarik kan je kan? Menarik. Menarik Macam lah. experience One lah. of a kind lah. Kepala otaknya. Record suara je. Ambil ni. Apa tu? Buat VO tu apa?
Zoom ambil Zoom Zoom, masuk. Zoom. Ambil Zoom masuk. Okay, kena lempang pun Anas kan. Boleh. Okay, Pak, macam mana bukaan? Bodoh. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye.